king. You can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. This chestnut checkers, what can I say? I got gold jeans. Real kings do king things. Live like one, breathe like one. Killing shit by any means. Everybody can't lead like one. Nah, is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty, and I act like it. If you know, better act like it. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Stretch, no limousine. If you talking winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day, not I. Top 5, I'm a big shot. I'm the one that wanna take the big shots. Big balls, big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan. Get lost, we've been this wrong. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. It must be a thing. It must be the poise that silence the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth, I could be the proof. It could be the chain, it might be the shoes. They watching my moves, they chasing the fame, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawaan vanakkam sawadikap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat pagi semua, selamat salam hari Ahad. Hari ini topik yang akan kita ceritakan, yang akan saya kongsikan kepada anda hari ini adalah tips kewangan. Tips kewangan emas. Bagaimana kita nak menguruskan kewangan dengan menggunakan ketulan emas. Macam mana kita nak menguruskan orang kata nilai wang kita untuk memastikan ianya terjamin pada masa akan datang, pada jangka masa panjang, agar ianya terselamat daripada inflasi. Yang pertama, topik yang pertama, tips yang pertama adalah jika kita simpan emas dengan matlamat yang jelas, gram emas kita akan cepat bertambah. Bila kita jelas, kita ada matlamat untuk menyimpan emas kita, gram yang kita simpan, gram emas yang kita akan simpan akan bertambah. Berbeza kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak ada matlamat dalam penyimpanan emas. Kalau kita tidak ada matlamat dalam penyimpanan emas, kemungkinan bulan ini kita simpan, bulan depan kita tak simpan, bulan lagi satu pun kita tak simpan, bulan akan datang mungkin hujung tahun dapat bonus baru kita simpan. Tetapi bila kita ada ilmu tentang emas, bila kita ada ilmu bagaimana emas ini memberikan kesan kepada pengurusan kewangan kita, kita akan sentiasa menyimpan emas. Selamat datang kepada semua yang mengikuti sesi ini. Kalau ada komen, kalau ada sedikit feedback, anda boleh nyatakan dalam ruang komen untuk saya berikan sedikit pandangan daripada apa yang anda usulkan. Okay, so itu yang pertama.
Sebab bila kita ada emas, bila kita ada matlamat dalam penyimpanan emas, kita akan terus menyimpan. Walaupun harga rendah, walaupun harga tinggi, kita akan terus menyimpan. Sebab apa? Ilmu emas tersebut yang akan mengkayakan kita. Bukannya emas itu. Ilmu penting. Dalam apa jua yang kita nak buat dalam dunia, dalam hidup kita, kita memerlukan ilmu. Dengan ilmu akan membawa kita ke titian siratul mustaqim, ke jalan yang benar, agar kita berjaya dalam apa jua yang kita laksanakan. Tips yang kedua, emas dikenali satu dunia. Dan satu dunia kenal emas sebagai logam yang paling berharga. Di mana pun kita berada, kita bawa emas, orang tahu emas berharga. Sama juga di zaman 1970-an, waktu Vietnam berlawan dengan dengan Amerika. Vietnam banyak orang-orang Vietnam yang melarikan diri keluar daripada Vietnam. Dan salah satu tempat yang ditujui adalah Malaysia, di Malaysia. So apa yang berlaku, mereka membawa, bukan dia membawa kertas Vietnam yang memang tak akan laku. Mereka bawa ketulan-ketulan kepingan-kepingan emas, bawa lari ke Malaysia, dan kepingan emas inilah yang membantu mereka memulakan penghidupan baru di luar negara. Jadi kalau bayangkan kalau kita bawa wang kertas ringgit Malaysia, melarikan diri dari Malaysia, kita pergi ke Indonesia, kita pergi ke Australia, kita pergi ke Thailand, apa terjadi? Orang kata ni duit apa ni? Seolah-olah macam kita bawa kertas saja yang tidak ada nilai. Wang kertas hanya bernilai di negara itu sahaja. Berbeza dengan US dollar lah. US dollar diterima pakai di seluruh dunia. Tapi wang kertas kebanyakannya, wang kertas Indonesia, wang kertas Malaysia, wang kertas Thailand hanya laku di negara itu sahaja. Dibawa lari ke mana-mana tempat yang lain, tidak berharga, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kenapa kita kena menyimpan emas, simpan emas. Sebab emas diperakui nilainya di mana-mana negara, mana-mana pelosok negara di seluruh dunia. Okey, yang seterusnya, lagi banyak duit kertas yang kita simpan, lagi kuat keinginan untuk dibelanjakan. Lagi banyak emas yang kita simpan, lagi kuat keinginan untuk tambah lagi kesimpanan emas tersebut. Itu bezanya kesan emosi penyimpanan duit kertas dan emas. Itu benar tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita ada duit banyak dalam poket, kita rasa diri kita kaya. Kita rasa diri kita ni orang kata orang have. Bila kita jadi orang have, kita mulalah murah hati, joli sana sini, bagi sana sini, sebab kita rasa kita kaya. Tapi bila kita tukar duit itu menjadi emas, kita rasa diri kita macam miskin. Tapi miskin bergaya dengan banyak emas dekat rumah. Banyak emas disimpan di rumah. So itu sebabnya kita kena convert wang kertas kita menjadi emas. Bila kita convert wang kertas kita menjadi emas, nilai wang kita terpelihara. Kita tak rasanya diri kita kaya. Itu sebabnya bagi mereka-mereka yang menghadapi masalah penyimpanan wang di rumah, di bank, bawah bantai dan sebagainya, tolong diri anda untuk tukarkan wang kertas tadi menjadi emas agar nilainya terjamin 10 tahun, 20 tahun akan datang. Sebab kalau kita simpan wang kertas, nilainya tak terjamin, tuan-tuan dan puan-puan. Wang kertas terkesan dengan inflasi. Baru pagi tadi saya orang kata menjawab persoalan daripada seorang akak kita. Dia kata simpan di ASB bagus. Terutamanya mereka yang orang kata yang tiada hutang dengan ASB, simpan saja 10,000 dalam ASB itu. Alhamdulillah dapat dividen 4.6% tahun lepas. 4.6%. Alhamdulillah katanya. Saya kata tak berapa nak betul tu puan. Sebab apa? Wang kertas dia terkesan dengan inflasi. Inflasi sekurang-kurangnya 4% ke 10% setahun. Terkesan bukan saja di Malaysia, malah seluruh dunia terkesan. Itu sebabnya kalau kita tengok wang Indonesia, cerita dia kira juta-juta. Macam Maulana. Tapi dekat Malaysia juta-juta Indonesia itu tak laku lah. Baru 1 juta baru dalam RM300 Malaysia. Kan? So itulah kesan inflasi. Indonesia pernah menjadi satu wang kertas yang cukup kukuh. Sekarang ni juta-juta mainan. Malaysia satu masa duit 1 sen tu laku. Duit 5 sen tu masih laku.
Tapi sekarang ni kita nak beli apa dengan duit 5 sen? Budak-budak sekarang kalau dapat 5 sen dia lempar macam tu saja. Duit 10 sen pun dah tak laku bagi dia orang. Bersepah mengata-ngata. Orang kata tak dipedulikan. Itulah bahananya inflasi, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kata kakak tadi, dia dapat dividen 4.6%. Kalau inflasi 4%, apa yang dia dapat setiap bulan? 10,000 yang dia simpan sekarang, 10 tahun akan datang, nilainya bukan 10,000 lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin lebih rendah. Sebab apa? 10,000 yang dia ada sekarang, mungkin 10 tahun akan datang tidak mampu membeli barang yang sama dengan 10,000 yang ada sekarang. Betul tak? Cuba kita bayangkan pada tahun 2000. Pada tahun 2000. Dengan 10,000 kita mampu membeli macam-macam. 10,000 berat sangat. Dengan RM50 kita mampu beli macam-macam. 1 troli penuh kita boleh beli barang. Tapi sekarang RM50 kita bawa pergi kedai depan tu saja. Penuh plastik saja. Jangan kata troli, penuh plastik saja. Itu pun plastik bawa sendiri. Nak plastik kena bayar pula RM1. Jadi plastik dia bawa sendiri. So itulah kesan inflasi kepada nilai mata wang. Itu sebabnya kenapa kita encourage masyarakat untuk menyimpan emas. Sebab emas nilainya terjamin dan terbukti. Sejak tahun 1400 yang lalu, zaman Rasulullah, emas mampu membeli seekor kambing 1 dinar. 1 dinar emas mampu membeli seekor kambing. 1 dinar emas bersama dengan 4.25 gram emas. Dan sekarang pun 1 dinar emas mampu membeli seekor kambing. Tuan-tuan dan puan-puan, so itulah kekuatan emas. Yang seterusnya, tips kewangan yang seterusnya, tiada istilah untung segera dalam emas. Emas matlamat utama adalah untuk melindungi nilai ringgit Malaysia, bukan skim cepat kaya. Kalau nak kaya, ada pelabur-pelabur emas, banyak juga pelabur-pelabur emas yang mengaut keuntungan dalam emas. Tetapi emas realitinya adalah untuk simpanan jangka panjang, pelaburan jangka panjang. Baru semalam saya buat kajian. Pada 9 hari bulan Mac yang lalu, RM240 segram. Kalau pelabur-pelabur yang betul-betul tega melabur emas, mereka akan grab peluang tersebut untuk membeli sekilogram emas. 240 gram, sekilogram emas sekitar dalam 240,000, 239,000 macam tu. Bayangkan selepas 11 hari, 21 hari bulan semalam, dalam harga RM249 segram, kalau pelabur grab opportunity membeli emas pada tarikh 9 hari bulan Mac dengan harga 240 gram segram emas, dengan mudah dalam tempoh 11 hari, pelabur emas berjaya mengaut keuntungan lebih kurang RM9,000. So siapa kata kita tidak mampu, orang kata kaya dengan pelaburan emas? Kita kaya, boleh kaya dengan pelaburan emas. Tapi kita kena pandai membaca graf emas. Sama juga bagi pemain-pemain saham kan, dia kena belajar macam mana nak membaca emas, di mana titik orang kata emas itu berada di tahap harga yang paling rendah sekali. Dan sejauh mana dia boleh naik. So itu cara dia. Tapi bagi saya adalah penyimpan emas. Saya bukan pelabur emas. Bagi penyimpan emas, harga naik ke harga turun ke, dia akan terus membeli. Setiap bulan dia akan terus membeli. Sebab apa? Matlamat dia lain. Matlamat dia adalah untuk menyelamatkan nilai wang dia. Daripada duduk di poket, asyik joli merata, asyik berbelanja ikut suka hati, kereta tukar 3-4 tahun tukar sekali. Jadi nak menyelamatkan nilai ringgit Malaysia dia akan membeli emas setiap bulan. So itu tips yang seterusnya. Tips yang lain, seronok simpan emas di public gold, boleh mula simpan emas serendah RM100 sahaja untuk 0.4 gram. Sekarang 0.4 gram. Dan emas berketurunan 999.9, 24 karat. 24. Kalau kita nak melabur, kalau kita nak menyimpan emas, seleloknya kita simpan emas jongkong dan juga dinar emas. Bukannya barang kemas. Kalau barang kemas anda dah banyak di rumah,
Dah banyak, dah berberan-beran dah jenis-jenis emas anda 916, emas 916 untuk barang kemas. Jadi kalau untuk membuat pelaburan, saya olehnya emas jongkong dan emas dinar. Sebab apa? Barang kemas susut nilainya amat tinggi. Tanyalah akak-akak yang selalu orang kata membeli emas. Hari ni dia beli, tiba-tiba esok tak cukup duit lah. Ada masalah sikit ni. Jadi nak pergi tolak. Dia beli di kedai asing, dia pergi tolak ke kedai asing jugalah. Itu yang terbaiknya. Pergi tolak, okey. Berapa angkat? Sekurang-kurangnya 30% ke 40%. Susut nilai dia. Tapi untuk jongkong emas dan dinar, susut nilai dia sekitar 6 ke 9% saja. 6 ke 9% saja. Itu sebabnya kalau nak melabur, kalau dah cukup barang kemas di badan, seeloknya kita membeli barang, kita beli jongkong dan juga dinar emas untuk melabur. Beli jongkong emas dan dinar untuk melabur. Untuk jangka masa panjang. 2 tahun ke 3 tahun. Itu yang terbaik. Untuk anda memula buat jualan kembali kepada orang. So itu yang seterusnya. Susah nak simpan duit. Jom simpan emas. InsyaAllah confirm ketagih menyimpannya. Dia lumrahnya begitu. Bila kita start menyimpan emas, kita akan terus menyimpan dan terus menyimpan. Itu adalah aura emas. Itu sebabnya kenapa bagi penyimpan emas, kita menggalakkan melihatnya setiap hari. Memegang emas tersebut setiap hari. Agar kita dapat aura, kita dapat magnet emas tersebut tersemat di hati kita. Kita akan terus menyimpan dan terus menyimpan. Dan pada masa yang sama, kita juga kena perlu ada ilmu emas. Kita kena selalu tingkatkan ilmu simpanan emas kita. Barulah emas kita akan bertambah. Kalau kita menyimpan tanpa ilmu, kita boleh menyimpan tapi simpanan kita tak istiqamah. Kalau kita menyimpan dengan istiqamah, dengan ilmu, simpanan emas kita akan bertambah dari semasa ke semasa. Harapan nak simpan emas 1 gram setiap bulan, hujung tahun kita akan ada 12 gram. Tapi penangan emas ini kemungkinan besar hujung tahun emas anda mungkin akan jadi 20 gram, bukan 12 gram lagi. Ada lebih saja beli emas, ada lebih saja selamatkan duit tadi membeli emas. Itu ilmu emas. Bila kita menyimpan dengan ilmu, kita akan menjadi kaya dengan emas tersebut. Jadi kalau anda ada masalah keterisan wang, ringgit, anda ada masalah nak simpan duit dalam poket tirai, anda ada masalah simpan duit dalam bank, asyik online shopping saja, Lazada lah, Shopee lah, ni baru sekarang kita ada PG Mall pula. Kalau anda ada masalah tersebut, eloklah dilimitkan, diminimalkan wang ada di online banking anda, wang ada di tangan anda, di dalam poket anda. Dan selebihnya kita convertkan menjadi emas agar emas tadi terjamin nilainya untuk masa akan datang, agar kita dapat mengembangkan dana kecemasan kita, agar kita dapat menggunakan duit tersebut untuk hal-hal kecemasan kita. Kereta rosak, anak sakit, bini tua pula orang kata uzur, bini tua nak beranak lagi, bini baru pula nak ketui emas apa kan. Kita boleh lah. Itu bukan dana kecemasan lah tu. Itu cari pasal. Okey. Seterusnya, terima kasih banyak kepada yang menonton. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau ada apa-apa persoalan, sila letakkan di ruang komen untuk saya memberikan penjelasan. Terima kasih banyak di atas tontonan anda. Dan seterusnya, kata mentor, bila harga emas rendah, beli saja. Bila harga emas rendah, beli saja. Tak siapa tahu berapa harga paling rendah melainkan bila dah jadi sejarah. Sejarah ni bila mana kita membeli lah, kita tahulah itu harga rendah dalam sejarah hidup saya pembelian emas. Waktu itu tahu harga rendah pun dah tak berguna sebab hanya boleh tengok saja tapi tak boleh beli. Ini masalah juga, menjadi masalah juga bagi yang kata nak melabur emas, tapi duk bertagak sampai kesudah tak beli emas. Mulakan simpanan emas anda yang pertama. Tak kira di mana titik permulaan anda. Saya memulakan simpanan emas saya yang pertama, saya beli 50 gram pada harga RM277 emas segram.
Ada orang kata, ish, rugi ya. Rugi ya. 9 emas tu, emas baru 240 gram. Mungkin kalau 240 gram tu kita beli 50 gram, mungkin kita boleh dapat lebih 53-54 gram mungkin saya dapat. Tapi tips membeli emas ini begini. Bila anda membeli emas pada tahap RM277, anda membeli emas pada harga RM240, anda membeli emas pada harga RM253, anda akan puratakan nilai belian emas anda dan anda akan mendapat nilai purata harga belian emas anda. Itu sebabnya kenapa pakar-pakar, mentor-mentor dalam emas mengatakan harga emas naik, harga emas rendah, beli. Beli. Sebab apa kita beli? Sebab kita nak menjaga ketirisan wang dalam poket kita. Itu yang utama. Jadi kita beli dan terus membeli. Dan nilai emas kita akan dipuratakan, menjadikan harganya orang kata lebih murah secara purata. So itu adalah tips yang seterusnya. So jangan berhenti dari belum. Jangan tunggu emas rendah baru nak mula. Ada mamat kita ni duk key on PM saya, tak apa. Nanti saya tengok harga rendah lagi, boleh turun lagi ni, boleh turun lagi. Boleh turun. Dia mungkin pakar ekonomi kot. Dia duk tengok harga emas selalu. Jadi dia kata, boleh turun lagi, boleh turun. Boleh turun kod mana pun saya tak tahu. Kalau apa tanya dekat Robert Kiyosaki, pakar ekonomi, boleh bertanya kepada Tuan Azizi Ali, pakar kewangan Malaysia, Tuan Syamsuddin Kadir juga. Tak siapa yang mampu menganggarkan dengan betul bahawa emas akan turun dalam ke nilai yang berapa. Tahun lepas emas dianggarkan memuncak hingga ke tahap RM500 segram. Adakah ianya terjadi? Sekarang baru RM250 hari ini. Bila dia nak pergi 500 gram, itu adalah anggaran saja. Mungkin boleh jadi kenyataan, mungkin tidak. Jadi takkan kita nak tunggu masa 500 gram, RM500 segram baru kita nak beli. Itu sudah terlambat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya kira hasil daripada kajian saya semalam, ini adalah masih lagi masa yang terbaik untuk anda membeli. Dan insya-Allah emas akan naik. Bagi pelabur, bagi penyimpan emas, ini adalah masa yang terbaik. Beli sekarang. Beli sekarang. InsyaAllah anda akan mendapat manfaat daripada simpanan emas anda. Okey, yang seterusnya. Beli emas memang rasa mahal. Tetapi bila kita tukar mindset simpan emas, kita mesti nak simpan barang mahal. Okey. Emas bila masa pun dikatakan mahal. Saya tak pernah dengar lagi orang kata emas ni murah. Tahun 2000 emas nilai dia RM30, RM50 segram. Orang kata emas ni masih prestige. Emas ni adalah barang mahal. Mahal RM50. Sekarang RM250 pun orang kata mahal. 5 kali ganda kenaikan dia, orang kata mahal juga. Jadi bila masanya emas nak dikatakan murah? Tidak akan ada situasi di mana orang akan mengatakan bahawa emas ini murah. Jadi belilah. Dan beli dan miliki barang mahal tersebut demi untuk mengekang, menjamin nilai mata wang anda pada masa akan datang. Sebab saya katakan harga RM10,000 anda sekarang, 10 tahun akan datang dia tak akan jadi RM10,000, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dengan simpanan emas kita, kita mampu mengekang, kita mampu menjamin nilai wang kita dengan emas. Sebab emas terbukti kesannya meningkat dan terus meningkat pada jangka masa panjang. Jadi belilah emas, tuan-tuan dan puan-puan. Nak beli emas, beli emas untuk pelaburan, iaitu jongkong emas ataupun dinar emas. Jangan beli barang kemas. Barang kemas 916. Spread value yang agak tinggi, 30-40%. Kedai asing ambil. Jadi beli emas, jongkong dan dinar emas. Yang seterusnya, jangan tunggu kaya baru nak menyimpan. Ada juga jenis macam ni. Buatlah simpanan secara istiqamah, insya-Allah anda akan kaya. Salah satu cara untuk istiqamah menyimpan adalah dengan guna emas, menggunakan emas.
Ini yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah apa yang disarankan oleh pakar ekonomi, pakar kewangan dunia, Mr. Robert Kiyosaki. Dia pun mengatakan bahawa simpanan emas yang terbaik. Simpanan emas yang terbaik. Pelaburan emas adalah pelaburan yang terbaik. Kurang orang kata risiko dia. Mungkin zero risiko. Tak ada risiko pun. Saya juga pernah mengalami orang kata kerugian dalam pelaburan. Saya melabur dalam ASB. Nak kata wogi jugalah. Dan saya tutup semua akaun ASB saya. Saya main saham. Saya main saham BSKL, saya main saham Forex, saya main Bitcoin saya tak pernah try lagi. Saya main saham robot. Lebur 100,000 lebih, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dengan melabur dengan emas ini, kita mampu menyimpan emas. Kita labur emas, kita dapat ketulan emas. Penting ini. Apa pun syarikat yang anda nak beli emas ini, pastikan anda beli emas, anda dapat ketulan emas. Ada syarikat-syarikat yang kita kata scammer ni, beli emas, anda dapat sijil emas saja. Anda tak dapat ketulan emas fizikal. Beli emas 1 gram, anda dapat 10 gram. Saya tak tahu macam mana ianya berfungsi. Kalau ianya terjadi benar, anda beli emas 1 gram, anda dapat 10 gram, minta kat dia 10 gram tu. Adakah dia mampu berikan nilaian tersebut? Anda beli 10 gram, anda dapat 100 gram, minta kat dia, saya nak 1 gram tu. Kalau boleh, kalau dia bagi tahu kat saya pun nak join syarikat-syarikat macam tu. Tapi di public gold, anda beli 1 gram, anda dapat 1 gram. Simpan wang ketulan emas anda dan terjamin. Itulah pelaburan yang terbaik. Daripada anda melabur tak tentu hala dengan saham BSKL, Forex, anda dapat keuntungan yang hebat dalam tempoh 2 jam, dalam tempoh 30 minit pun anda boleh dapat keuntungan. Dan harus diingat, keuntungan kalau rugi juga. Anda melabur RM10,000, mungkin dalam tempoh 30 minit pun RM10,000 anda tu lebur begitu saja. Sama ada lebur ataupun untung. Jadi anda kena mengambil risiko tersebut. Tapi dengan menyimpan emas, ketulan emas berada di tangan anda. Nilainya tidak akan tersusut. Terjamin pelaburan anda. Dan anda boleh simpan dalam jangka masa panjang 2 ke 3 tahun untuk anda, mungkin anda nak jual ketulan emas tersebut. So ini adalah pelaburan yang terbaik. Pelaburan yang yang kurang risiko, yang akan bakal membuat anda untung suatu masa akan datang. Saya katakan kalau bagi yang pelabur, ini juga adalah pelaburan yang terbaik. Bayangkan 9 hari bulan Mac harga emas 240 gram, 20 hari bulan Mac, hari ni berapa? 20 hari bulan Mac semalam. Kalau pelabur emas dia beli 1 kilogram emas pada 9 hari bulan Mac dan menjual pada 20 hari bulan Mac pada harga RM249 segram, pelabur emas mampu memiliki keuntungan RM9,000 lebih. Okay? So itu kalau kita tengok bagi pelabur-pelabur emas, bagi penyimpan-penyimpan emas, inilah pelaburan yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, format menabung versi emas. Yang pertama, paksa. Yang kedua, alih ke emas. Yang ketiga, lupakan. Okay, paksa diri. Paksa diri demi masa depan yang cemerlang, demi masa depan yang cerah, demi masa depan yang terjamin. Tak paksa, kita tak akan mula. Ramai lagi kawan-kawan saya yang duk insya-Allah Melayu ni, insya-Allah Melayu yang tak akan ada kata kesudahannya. Tak akan ada kesudahannya. Tunggulah insya-Allah dia. Dia tak dapat hidayah ni. Dia tak perlu tunggu hidayah, tuan-tuan dan puan-puan. Paksa. Paksa diri kita memulakan simpanan emas dan anda akan rasai aura ataupun magnet emas ini membantu anda memperbaiki pengurusan kewangan anda. Kita ada satu komen ni kat sini. Saya tengok apa benda. Apa yang dikomen oleh kawan kita. Ada komen tak? Okey, ada komen sekejap.
Syafiah kata saya bermula 1 gram dengan harga RM259 pada Mei 2020. Ya, macam saya lah. Saya menyimpan, permulaan saya menyimpan pada harga RM277. Adakah saya rugi? Adakah saya rugi? Tapi saya memegang. Itu bila kita menyimpan emas, kita kena ada ilmu tentang emas. Barulah kita akan rasa kemanisan menyimpan emas tu. Baru kita rasa kita tak tergugat walaupun harga emas tu meningkat, walaupun harga emas tu menudung, kita tak akan rasa tergugat. Sebab apa? Saya katakan bila harga emas tu meningkat, sebagai penyimpan emas kita akan terus menyimpan emas. Kita terus menyimpan dan terus menyimpan. Dan bila harga rendah, kita akan tambahkan simpanan kita. Dengan berbuat sedemikian, kita akan puratakan nilai emas kita dan menyebabkan harga emas yang kita beli secara keseluruhan dipuratakan dan menjadi rendah. Terima kasih kepada Puan Nur Safiah, mungkin punya perkongsian dia pada hari RM259 pada Mei 2020. Sekarang RM250 segram. RM250 ni. Sepatutnya kita kena teruskan simpanan emas kita agar satu masa nanti kita akan nampak dia punya, orang kata, dia punya nilai dia yang akan memberikan kesan impact kepada kita. Paksa alih kepada emas dan lupakan. Lupakan. Sebab apa nak lupakan? Ini penting sebab kalau kita simpan emas, memang mudah untuk kita lupakan. Memang mudah untuk kita lupakan. Tapi kalau kita simpan wang kertas, kita tahu saja berapa wang kertas yang kita ada sekarang. Berapa harga wang kertas yang kita ada sekarang. Okay. So itu masalah yang kita hadapi sekarang ni. Itu sebabnya kenapa kita kena beralih kepada simpanan emas, tuan-tuan dan puan-puan. Beralih kepada simpanan emas. Bila kita simpan emas, kita tak sedar berapa gram yang kita ada dalam tangan. Hingga sampai ke tahap kita nak bayar zakat emas, dan baru kita kira, dah banyak rupanya. Tapi dengan wang kertas, simpanan wang kertas, dalam bank pun kita tahu dah, ada RM15,000. Ada RM10,000. Tinggal RM5,000, tapi mana habis? Mana tak habis. Online shopping. Kira ada offer saya kira nak beli. Kira ada offer je kira nak beli. Ada offer je kira nak beli. Tak ada offer pun beli. Itu masalah kita dengan wang kertas. Tambah dalam poket pula, ada RM3,000 ni, jadi orang kaya lah. Kira-kira nak beli saja, nak belanja. Mana nak pergi mana? Nak shopping mana? Nak pergi makan mana? Bagi tahu saja. Kawan-kawan ajak jalan, ajak keluar. Jom. Duit tengah banyak ni. Okay, so itu masalah dia. Bila kita menyimpan wang kertas. Jadi bila kita simpan emas, memang kita lupa. Kita tak akan hari-hari kira gram. Berapa gram ada? 1 gram, 2 gram. Tak ada. Mungkin sebulan sekali ataupun setahun sekali lah kita nak kira zakat emas kita kira. Kita akan lupa. Itu dia punya lumrah dia. Antara simpanan emas dengan simpanan wang kertas. Okey, seterusnya ada lagi tak? Kalau orang dah faham tentang emas, dia takut sekiranya tidak ada simpanan dalam bentuk emas. Itu hakikatnya. Bila kita dah mulakan simpanan emas, kalau kata bulan ni kita tak simpan emas, dia rasa rasa sebuah salah. Dia rasa nak cari tang mana sumber-sumber ni dan simpan emas ni. InsyaAllah tuan-tuan. Bila saya start menyimpan emas ni, Allah Ta'ala membuka pintu rezeki lah kita kata. Membuka pintu rezeki. Ada saja sumbernya untuk kita simpan setiap bulan. Ada saja sumber untuk kita menyimpan setiap bulan. Saya tak tahu kenapa. Tapi itulah hakikatnya. Jadi mulakan simpanan emas anda akan rasa seronok, anda rasa happy menyimpan emas setiap hari bersama dengan public gold. Okay, so itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya. Like, komen dan share agar lebih ramai orang lagi mendapat manfaat daripada perkongsian saya ini. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah serba kekurangan datang daripada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an, vanakkam, sawadee ka.